Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا زدنا علما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk kita menyambung lagi kuliah kita di dalam tajuk kemarin kita sebut bahawa itu prinsip yang kelima yang kita sebut kemarin, setiap rekaan itu adalah bid'ah dan mereka-reka itu adalah sebab larangan dan juga penolakan dia macam mana. Apakah dia larangan dan bagaimanakah penolakan kepada hujah tersebut. Kita telah baca macam mana kemarin huraian kepada usul ini, iaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahdasa fi amrina, siapa-siapa yang ahdasa fi amrina, membuat satu perkara dalam urusan kami maka dia tertolak, fahuwa raddun. Dan kita telah sebut penggunaan huruf fa tu sendiri macam mana pada kemarin. Hari ini kita sambung sikit lagi berkenaan dengan dalil ini, dalil bid'ah ini. Baik. Kaedah yang dikemukakan daripada hadis ini, dan setiap perbuatan akidah merupakan perkara yang direka adalah bid'ah. Adalah sesuatu itu adalah bid'ah, maka perkara itu adalah sesat. Dan sesat bererti menjauh dan menyimpang daripada sunnah Nabi SAW. Firman Allah dalam surah An-Nur, فَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ تُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Oleh kerana itu hendaklah mereka mengingkari perintah. Oleh kerana mereka mengingkari perintah Rasulullah SAW, beringat serta berjaga-jaga. Jangan mereka ditimpa bala bencana atau ditimpa azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Surah An-Nur ayat 63. Perkara baru yang direka dalam agama adalah ditolak. Kerana tidak ada contoh daripada Rasulullah SAW dan tidak ada asas dalil agama mengikut kaedah usul fiqh atau prinsip pembinaan kepada hukum. Mencipta ataupun mereka dalam agama terutamanya pada bab akidah adalah ibadah adalah tertolak. Berasaskan kepada ini, maka kita tegaskan pembahagian bid'ah kepada terpuji dan keji tidak selaras dengan ilmu usul fiqh. Bagaimana saya sebut kemarin lah. Kita nak bahagi bid'ah itu, bid'ah sayyi'ah dengan bid'ah hasanah adalah satu benda yang tidak relevan. Kerana setiap benda bid'ah itu sesat. Dan kalau kita nak bahagikan, kita boleh bagi kepada sebagaimana kita telah sebut sebelum daripada ini pada siri yang ketiga, tak silap saya, iaitu bid'ah idhafiyah ataupun bid'ah tarkiyah yang kita telah bincang pada siri yang ketiga dan siri yang keempat. Baik. Bagaimana untuk kita menerapkan usul ini? Usul yang mana tu? Usul yang kita baca kemarin, iaitu setiap rekaan adalah bid'ah dan mereka yang reka itulah sebab larangan dan penolakan dia macam mana. Baik. Kita pergi kepada poin yang kedua dalam prinsip yang kelima ini, iaitu penerapan kepada usul ini macam mana. Berdoa selepas solat jenazah adalah perkara yang baru direka dan ditambah kepada kaifiat sembahyang jenazah.
Perbuatan itu diriwayatkan dalam mana-mana hadis. Doa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ketika masih dalam sembahyang. Perkara ini jelas disebutkan oleh kitab-kitab hadis dan fiqh. Apabila suatu amalan tidak ada sandaran dan riwayat sahih, bermakna itu adalah tambahan dari rekaan. Setiap rekaan itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Walau pada asasnya doa itu dianjurkan, tetapi apabila cara dan tempat tidak mengikut sunnah Nabi SAW, maka ia menjadi satu bid'ah yang amat ditegah. Baik. Bersedekah atau membahagi-bahagikan makanan selepas sembahyang jenazah adalah perkara baru dari kira-kira agama. Tidak ada dalil yang menyuruh bersedekah pada waktu itu. Daripada sudut, perbuatan membahagi makanan seolah-olah satu helah supaya diperbolehkan sembelihan dan jamuan ketika pengkebumian mayat, sedangkan amalan itu telah dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata daripada Anas katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sembelihan untuk orang mati dalam Islam. Rawahu Abu Daud, hadis nombor 3222. Hadis di atas menunjukkan larangan daripada menyembelih haiwan di perkuburan. Larangan ini bersifat menyeluruh tanpa menentukan masa-masa khusus, dan menyembelih pada masa perkebumian termasuk dalam larangan ini. Al-Khattabi ketika menghuraikan latar belakang hadis ini, beliau menulis, orang-orang jahiliyah menyembelih unta di atas kubur lelaki yang dermawan dan mengucapkan kata-kata, kita membalas jasa baik dilakukan seumur hidup dengan menyembelih unta untuk tetamu yang datang. Oleh itu kita menyembelih di kuburnya supaya dimakan oleh binatang-binatang dan burung-burung. Ini boleh tengok dalam syarah kepada Abu Daud, jilid yang ke-9, halaman yang ke-26. Apabila tujuan larangan menyembelih binatang di kubur mengandungi larangan mengadakan jamuan, baik orang yang hadir ataupun untuk binatang-binatang yang singgah di kubur, maka membahagikan makanan itu termasuklah tujuan larangan Nabi SAW. Dengan bersedekah dan membahagikan makanan pada waktu itu, seolah mencari jalan supaya jamuan untuk diadakan orang yang mati itu diperbolehkan. Kesimpulannya, kita dilarang daripada mengada-adakan perkara baru dalam agama. Sebaliknya kita diperintah supaya berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Amalan yang disepakati oleh para sahabat, kerana itulah sebenarnya membawa kita kepada jalan hidayah yang petunjuk. Baik. Penerapan kepada isu ini yang kita dapat sebut di sini bahawa berdoa selepas solat jenazah. Ini ramai orang kita yang tidak faham. Dia kata apa salahnya kita berdoa. Sembahyang jenazah itu sendiri merupakan telah menjadi doa. Telah jadi doa. Perkara yang kita kena dahulukan semasa jenazah ini iaitu menyegerakan jenazah ke tanah perkuburan. Dalam apa jua situasi sekalipun, hendaklah kita segerakan jenazah itu supaya pergi ke tanah perkuburan. Apabila kita mengadakan bacaan-bacaan tertentu lepas daripada solat jenazah yang tidak mari daripada Nabi SAW, kita melambatkan proses jenazah itu sampai ke tanah perkuburan. Dan tidak disebut dalam mana-mana hadis Nabi SAW. Ini kita kena faham dah ni. Ada orang yang tak faham, dia marah sebut benda begini. Tetapi kita sebut di atas kenyataan yang betul, yang benar. Bermakna pada ketika itu, ramai orang, pada zaman dulu ramai orang yang mati di kalangan sahabat sendiri. Ada yang Nabi menyembahyangkan jenazah mereka, tetapi tidak disabitkan Nabi berdoa selepas daripada solat jenazah tersebut. Maknanya terus bawa pergi. Assalamualaikum tu bawa pergi. Tidak sabit dengan berdoa selepas daripada itu, kerana telah pun ada doa di dalam sembahyang jenazah itu sendiri. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' madkhalahum. Tu hak panjanglah. Kalau tak Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, setakat. Tak boleh doa-doa yang lain untuk orang mati. Allahumma la tahrimna ajra wa la taftina ba'da. Itu di antara doa-doa. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah dan sebagainya. Sembahyang kepada orang mati itu merupakan doa. Baik itu pada takbir yang keempat itu, Allahu Akbar yang keempat, maka dia bagi salam tu. Karena itu merupakan salah satu daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Elok-elok buat begini, tak doa, orang kata, Allah siapa tak doa langsung. Semayang tu sendiri dah doa dah. Semayang jenazah tu dah doa dah. Bukan kena cukup 40 orang, cukup 100 orang. Tidak, ada seorang saja yang ikhlas. Dalam ramai tu, 10 orang tu ada seorang je yang ikhlas, yang dia mari, tidak kerana menilai, kerana dia tu kawan kita selalu mendoakan kita masa hidup, masa mati juga dia mendoakan kita, seorang sahabat kita. Cukup untuk Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan kerana dia berkawan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang berkawan kerana Allah dah kasih pada Allah, sayang kerana Allah Ta'ala ni, berkawan dia akan duduk di bawah naungan arsy Allah. Warajulani tahabbani fillahi. Dua orang lelaki yang mereka itu berkasih sayang mereka itu. Berkasih sayang ni bukan maksud lain, bukan sayang makna mereka bersahabat dua orang tu kerana Allah dan Rasul. Maka dia di bawah naungan arsy Allah Ta'ala. Kadang-kadang hak kita panggil untuk solat jenazah tu, panggil sekolah tu, panggil sekolah ni, panggil tak salah panggil sekolah ni, tak salah. Ganggu dia nak belajar lagi. Budak-budak sekolah ni, tapi kita panggil untuk apa? Untuk ramai. Orang kampung kita boleh 2, 3, 4 kerak. Orang kampung ada 400 orang, hak mari solat jenazah tu 10 orang. Hak lain ramai, budak pondok ada, budak mahat tahfiz ada. Apa semua benda ni sebenarnya? Di mana tanggungjawab orang kampung tu sendiri untuk orang kampung dia apabila dia telah pun meninggal dunia seseorang. Baik. Dan juga bahagi makanan sewaktu bersedekah sewaktu selepas daripada salat jenazah itu. Apa tujuan dia? Nak bersedekah tu masa lain. Setengah tempat tu bagi gula, bagi makanan dan sebagainya. Sebab ada larangan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis kita baca tadi hadis Abu Dawud. Ada larangan daripada Nabi. Maka kita tinggalkan benda tu. Sebab ada larangan. Bagi nasi bukuh, bagi gula apa semua sekali. Bagi duit pula RM5. Dah kalau orang tu mati tu miskin. Kita miskin, untuk lebar ni miskin pun balon, duit. Lama-lama sekolah dulu kan. Tak ada orang mati termenung tetangga. Tak ada orang mati. Ada orang mati boleh kat RM50. Duk tengok tu imam masjid tu lambat, tu imam ni mati tua-tua dah. Tak mati-mati tu imam ni. Untuk apa? Untuk dapat duit semayang mayat, dia bagi RM5, dia bagi RM10, dia bagi gula sekilo, dia bagi telur, macam-macam. Sedangkan benda itu tidak ada nas bersedekah pada ketika itu. Bersedekah tu baik. Tetapi bersedekah pada ketika itu adalah satu benda yang berbentuk ibadah yang baru. Maka dia ditolak sama sekali. Tidak betul sama sekali. Jadi kesimpulannya, dilarang mengada-adakan perkara baru dalam agama ini. Apatah lagi nak turunkan jenazah itu dengan azan. Lagi-lagilah. Tidak ada sandaran. Tidak ada sandaran. Kalau ada sandaran pun hadis palsu. Tak ada hadis daripada Nabi SAW. Jadi macam mana dia boleh buat benda tu? Sedangkan benda tu tidak ada hadis. Bermakna dia tak tahu. Dah kalau tahu dah, kena tinggalkan. Nabi cukup mudah nak bagi orang mati. Cukup mudah mati. Orang kampung pergi urus semua sekali. Kalau orang tu miskin, apa semua sekali, kita pakak-pakak tolong. Tak payah buat keluar duit. Ni susah nak buat keluar duit, nak jamu. Tok lebar lagi malam tu. Tok lebar kalau mi goreng saja, dia tahlil slow sikit. Kalau kena gula ayam, gula kambing tu, itu cabuk ke piah. Putuh tasbih. Bergegar tiang rumah tu. Apa? Gula kambing. Tu masalah Tok lebar kita ni. Bukan kita nak makan harta orang yang tengah bersedih tu. Tak perlu pun. Buat di masjid tahlil pun tak perlu. Tak perlu buat. Untuk apa kita buat? Lalu kita kata, kita mazhab Syafi'i pun tak suruh buat. Mazhab apa awak ni? Kalau ada saya mazhab Syafi'i ada. Mana ada mazhab Syafi'i? Al-Imam Syafi'i sendiri melarang benda tersebut. Tahlil tu, baik. Kalau kita buka sini. Kita buka beberapa dalil yang menyebutkan apa yang saya sebutkan tadi. Kita bercakap tu berdasar kepada apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan benda ni. Baik, kita tengok.
Dalam kitab apa ni orang panggil kitab pondok sendiri pun disebut perkataan makruh dengan bid'ah ni. Bukan saya sebut ni, dalam kitab pondok sendiri. Nanti kita cari sekejap. Sabar tuan-tuan, jangan ke mana-mana. Baik. Kalau tuan-tuan tengok amalan-amalan orang kita yang duk buat ni. Kadang-kadang dia ikut orang. Dia bukan ikut dalil, ikut kitab. Tidak, dia ikut orang. Dia kira ada orang sebut benda tu, maka dia pun buatlah benda tu. Jadi jadikan benda tu sebagai usul kepada kehidupan dia. Dan kehidupan dia tu jauh daripada apa yang disebut oleh Nabi SAW. Akhirnya apa? Akhirnya dia hidup dalam keadaan sangkaan semata-mata. Kalau kita tengok video kita di peringkat awal dulu, saya sebut berkenaan dengan syaitan. Syaitan hanya hidup dengan sangkaan. Sebab tu dia boleh sebut, kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Adam, suruh malaikat itu sujud kepada Adam. Iblis tak mau sujud kerana apa? Kerana dia ada satu anggapanlah diri dia. Anggapanlah diri dia itu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tu dia sebut. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya dijadikan daripada api dan Adam itu daripada tanah. Macam mana saya nak tuju sedangkan api itu lebih mulia daripada tanah? Allah Ta'ala tak pernah sebut walaupun sepatah api itu lebih mulia daripada tanah. Tidak pernah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala api itu lebih mulia daripada tanah, tetapi disebut oleh iblis kerana iblis hanya buat sangkaan semata-mata. Sangkaan semata-mata, bukan hujah, bukan dalil, hanya sangka. Macam orang kita juga. Hiduplah sangkaan. Takkan tak molek, dia sebut. Takkan tak betul, takkan salah. Baik kita tengok. Kita tengok satu kitab dalam Furu' Masail, Syekh Daud Fatani. Furu' Masail muka surat halaman 183. Juzuk yang pertama. Kalau kita tengok apa ni dia sebut, dan demikian lagi dikerjakan manusia bagi barang yang dinamakan ia kafarah, dan daripada dikerjakan wasyah yakni berhimpun memberi makan awal malam, kemudian daripada tanam mayat 7 hari, 20 hari, 40 hari umpamanya, yang demikian itu haramkah atau makruh atau harus? Maka dijawabnya, maka segala itu makruh yang dicela pada syarak kerana ditegah pada syarak. Ni kata Ibnu Hajar, tiada sah wasiatnya kalau dia berwasiat. Itu dalam Furu' Masail disebut. Orang kita kata, makruh je pun. Makruh yang dicela, yang ditegah. Itu kata dia. Yang kedua, kitab Idaman Penuntut, Ghazali bin Yahya. Kalau kita tengok di sini, apa dia sebut? Ahli jiran si mati atau kerabat-kerabat si mati yang jauh sunat menyediakan makanan satu hari untuk keluarga si mati. Itu sunnah Nabi, sunat menyediakan makanan. Adapun menyedia makanan oleh keluarga si mati dipanggil orang ramai berkumpul padanya. Kata Ibnu Sabbagh dan lain-lain ulama' ialah bid'ah dan tidak diharuskan. Bid'ah tidak diharuskan. Apalagi kalau digunakan harta si mati ataupun hutang yang terlibat dengan hak anak yatim adalah haram. Ini ialah kitab Idaman Penuntut. Kitab Sabil Muhtadin, karangan Muhammad Ashar Al-Banjari, disebut lagi. Dan makruh lagi bid'ah. Makruh lagi bid'ah. Dia yang sebut bid'ah ni. Bukan orang-orang yang disebut sebagai Wahabi yang sebut sebagai bid'ah. Tidak. Dia yang sebut bid'ah. Makruh lagi bid'ah, iaitu bagi kematian diperbuatkan makanan, diserukan manusia atas memakan ia dahulu daripada menanam ia. Dan kemudian daripada seperti yang tercatat, demikian lagi makruh lagi bid'ah bagi segala mereka yang diserukan perkenankan seruannya. Muka surat 87. Disebut lagi dalam kitab Abahrul Mazi, Idris Syed Al-Marbawi, adapun memasak ahli mayat, memasak ahli mayat akan makanannya dihimpunkan orang-orang memakannya, maka kerja itu tiada nakal daripada sesuatu, maka bid'ah yang tidak elok. Dalam kitab Abu Ghiyatul Talib, Syekh Daud Fatani sebut, halaman 34, makruh lagi bid'ah pada segala diserukan ia memperkenankan seruannya, haram disediakan makanan bagi orang yang meratap itu, dan bagi orang yang meratap kematian dan menangis menyebut kelebihan, kerana demikian adalah menolong perbuatan maksiat. Itu semua adalah kitab-kitab yang
kitab-kitab orang panggil kitab-kitab yang apa ni, yang dibelajar oleh orang pondok kita. Semua disebut makruh, bid'ah, tercela, disebut haram dan sebagainya. Dan dalam hadis Nabi pun sebut begitu. Dalam kaedah pun sebut begitu. Macam mana orang kita boleh ambil benda itu dan boleh menjadikan dia sebagai adat semata-mata. Tuan-tuan sekalian, nak buat makan ni buat masa hidup. Bukan buat masa mati, pesan pada anak-anak supaya buat, tidak. Masa hidup ni kita buat makan. Masa hidup ni sungguh kita jamu orang makan. Sebab Nabi sebut at'imut ta'am, jamu orang makan. Masa hidup ni kita bagi kat orang makan baru dapat pahala. Ni masa mati suruh anak kita buat supaya kirimkan pahala. Awak malaikat tu macam jidat, macam Skynet, macam pos Malaysia ke? Kirim pahala gitu. Nak buat pahala ni masa kita hidup ni. Masalah ni, duk tengah hidup lagi ni, buat pahala banyak-banyak. Dan itu menjadi bekal. Masa kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi bekal. Bukan masa kita mati, barulah suruh anak kita buat, tidak. Anak kalau nak buat amalan, amal jariah pada ibu bapa, iaitu dengan cara dia buat macam mana? Dia meneruskan kebaikan yang dibuat oleh ayah dia. Dia selalu tengok ayah dia bersedekah, dia pergi bersedekah ke masjid ke mana, ke bagi orang makan, dengan niat bahawa ayah saya ni tunjuk benda yang baik pada saya bersedekah ni. Sebab apa? Sebab ya Allah, ayah saya tunjuk benda saya baik, itu dia bersedekah. Ayah dia selalu baca Quran, lepas subuh baca Quran. Ya Allah, saya baca Quran sebab selalu daripada kecil tengok ayah saya baca Quran. Boleh ke tak? Boleh, pahala ayah. Kerana ayah itu mengajar benda yang baik. Tak susah pun nak untuk kita ni mati dalam keadaan pahala kita itu tidak mati bersama dengan kita. Kita nak supaya kita mati, dosa kita mati bersama dengan kita. Pahala jangan mati. Itu tanda seorang anak yang kasih kepada ayah dia. Mak dia bukan sahaja berdoa untuk ibu bapa dia, tetapi dalam masa yang sama, dia meneruskan kebaikan yang dibuat oleh mak ayah dia semasa mak ayah dia hidup. Lesar masalah. Bukan mak ayah mati, panggil orang baca-baca ni, kirim pahala. Panggil orang baca ni, kirim pahala. Oh gitu. Jadi, dia ingat ke agama ni macam pejabat puh boleh kirim-kirim gitu. Benda hak boleh kirim tu boleh kirim. Selawat ke Nabi, duduk di mana pun sampai kita selawat ke Nabi. Man salla alayya wahidatan. Nabi kata siapa yang selawat kepada aku satu selawat, Allah Ta'ala membalas dengan memberkati, merahmatinya dengan 10 kali selawat. Kerana lain kita dengan lain Nabi itu berselawat. Sampai, duduk di mana pun sampai. Taklah kita kata kena panggil orang, mari duduk sepadan, dulu kena ada gendang, dulu kena ada apalah, kena lambai tangan, kena pasang lampu handset macam saya sebut kemarin itu, baru sampai. Kena ada ke bakar, kena ada buhur ke, baru sampai. Tidak. Duduk mana-mana pun sampai. Selawat pada Nabi SAW. Duduk di rumah kita, duduk di masjid, dalam kereta, sampai pada Nabi. Dengan syarat selawat itu, selawat disunnahkan oleh Nabi SAW. Berbaliklah kepada sunnah ini, bukan dengan cara mengikut hawa nafsu. Kadang-kadang kita sebut begini, ni orang yang tak mari masjid, dia boleh faham. Tapi orang masjid hak marah. Orang masjid hak marah, orang hak agama ni marah. Sebab apa? Tak tahu, saya pun tak tahu sebab apa. Mungkin tutup puyuk nasib dia, mungkin tak ada orang panggil dia tahlil, mungkin tak ada orang panggil dia mengaji atas kubur dan sebagainya. Mungkin tidak ada orang panggil. Itu tempat dia cari makan. Cari makan kot lain lah. Cari makan kot lain. Menega kot lain. Bumi Allah Ta'ala ni luas. Untuk Allah Ta'ala bentangkan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada benda yang melata di atas muka bumi ni, melainkan Allah Ta'ala tetap rezeki baginya. Ada rezeki. Cuma kita kena cari pintu rezeki mana. Jangan cari kat ni, jangan. Jangan cari dengan menunggang agama, jangan. Allah Ta'ala tidak redha. Baik. Habis di situ. Kita sebut tu kira-kiranya prinsip kita yang kita pegang apabila benda itu berdalil dan bukan lepas pada mati je Nabi ajar. Masa tengah sakit tu Nabi ajar dah. Masa tengah nazak, masa nak menyawa tak boleh tu Nabi ajar. Kita nak buat apa masa tu? Kita tak tengok saja masa tu. Masa tu kita buat apa? Kita ajar dia kalimah la ilaha illallah. Masa dia sakit tu, kita ada adab ziarah orang sakit, orang tak pergi lama-lama ziarah orang sakit ni. Orang ucap ucapan doa-doa yang baik. Bukan orang kata tengok orang sakit tu. Dia kata kawan saya seorang lagi tu sakit begini, seminggu baru mati. Gini kalau mari tengok kita sakit baik balik tak payah mari.
Ya, dia tak bagi semangat pada kita. Kawan tu sakit. Dia kata kawan dia dulu sakit macam awak ni seminggu je hidup lepas tu mati. La ilaha illallah. Baik. Kita masuk prinsip yang keenam. Setiap bid'ah adalah sesat. Itu prinsip yang keenam. Huraian kepada prinsip ini kita tengok. Apa yang dicipta oleh manusia dalam agama dan apa dinisbahkan oleh manusia sebagai ajaran agama tanpa sebarang dalil adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah adalah satu penambahan, pengubahan dan pengurangan dalam agama yang menukar rupa sebenar ajaran dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan satu petunjuk dan pedoman kepada manusia. Tidak ada selain daripada keduanya melainkan kesesatan. Bid'ah itu tidak termasuk dalam syariat kerana ia adalah kesesatan bukan petunjuk. Hanya sunnah yang dibawa kepada petunjuk dan hidayah. Seterusnya dapat meraih keredaan dan keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu usul yang pertama. Kenapa kita tolak benda-benda yang diada-adakan? Kerana benda yang diada-adakan itu adalah benda yang bukan daripada petunjuk agama. Yang membawa kita ke lembah kesesatan. Bukannya lembah yang betul. Bukannya jalan yang betul. Tetapi ke lembah kesesatan. Daripada itu kita faham bahawa bid'ah adalah satu penambahan, pengubahan, pengurangan. Menukar rupa syariat itu menjadi syariat yang lain. Bagaimana saya tersebut, nak mati pun Nabi tunjuk ajar, nak urus orang yang mati pun Nabi tunjuk ajar, perkara selepas daripada mati pun Nabi tunjuk ajar, hubungan orang hidup dengan orang mati pun Nabi ajar. Semua itu diajar oleh Nabi, disentuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mungkin sama sekali kita boleh reka ibadah yang baru untuk menyelesaikan perkara ini. Baik. Dalil kepada usul ini. Dalil kepada usul bid'ah itu sesat ni kita sebut bahawa wa man yudlilillah fama lahu min had wa man yahdillah fama lahu min mudil. Ayat surah Az-Zumar ayat nombor 36 hingga 37. Dan ingatlah siapa yang disesatkan oleh Allah dengan pilihan yang salah, maka tidak ada sesiapa yang dapat memberi petunjuk kepadanya, dan siapa yang diberikan hidayah petunjuk oleh Allah dengan sebab pilihannya yang benar, maka tidak ada siapa yang dapat menyesatkannya. Firman Allah lagi, "Fama ba'dal haqq illa ad-dhalal fa anna tusrafun." Yunus ayat nombor 32. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Oleh itu bagaimana kamu dapat dipesongkan daripada kebenaran. Dan hadis yang masyhur daripada Nabi SAW itu, amma ba'du fa inna khairal hadith kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Maka sesungguhnya sebaik ucapanlah kitab Allah, sebaik-baik petunjuklah petunjuk Muhammad, sejak-jak perkara dan benda yang reka-reka dan setiap mereka itu bid'ah dan sesat. Ini adalah kitab Sahih Muslim dalam bab khutbatul hajah, bab tentang meringkaskan sembahyang dan khutbah. Hadis ini menjelaskan pertentangan antara sunnah dan bid'ah. Sunnah itu membawa kepada petunjuk dan bid'ah membawa kepada kesesatan. Percanggahan dengan sunnah Nabi SAW selaku berlaku dengan mengadakan satu perkara baru dalam agama, itu perkara yang bid'ah. Ibnu Hajar berkata, ucapan Rasulullah SAW, setiap bid'ah itu sesat, merupakan kaedah syariah yang kulli, baik daripada lafaznya ataupun secara maknanya. Secara lafaznya, seperti dikatakan hukum perkara itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat, maka bid'ah itu bukan daripada syariah kerana syariah semuanya adalah petunjuk. Oleh itu, jika terbukti hukum perkara tersebut sebagai rekaan dan tambahan dalam agama, maka sahlah kedua-dua permis itu, hukum perkara ini adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Maka ia menerbitkan kesimpulan perkara ini adalah perkara yang sesat. Baik. Dua ayat Quran, satu hadis Nabi dalil kepada usul setiap bid'ah itu sesat. Dan apabila seseorang yang sesat, maka tidak ada lagi orang yang akan mengambil, tidak ada lagi orang dapat beri petunjuk kepadanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberi hidayah, Allah Taala sendiri orang tidak dapat memesongkannya daripada jalan hidayah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Yang malangnya apabila manusia memilih jalan kesesatan. Dia tidak pilih jalan yang baik, malah dia pilih jalan yang sesat. Setelah dia diletakkan kepada depan mata dia benda yang betul daripada Nabi SAW, kita kata hak ni hak betul. Kita kata hak ni hak molek. Hak ni yang elok sebab hak ni ada hadis Nabi, hak ni ada perbuatan Nabi, tapi dia tak mau buat juga. Dia pergi buat juga perkara-perkara yang tidak ada sandarannya daripada Nabi SAW. Maka sudah tentu dia memilih jalan sesat setelah dihadapkan kepada dia jalan-jalan yang baik. Itu cukup bahaya. Baik. Satu persoalan di sini. Dia buat kita satu persoalan. Ada 199 orang, 200 orang tolong share live saya ni biar orang semua dapat tahu maklumat yang kita ada ni. Tolong share lagi. Share banyak lagi, share dalam grup ke apa ke, biar tuan-tuan semua dapat pahala sama-sama pagi ni insya-Allah. Persoalannya di sini, sekiranya ditimbulkan persoalan, bukankah kulli itu tidak selalunya bermaksud merangkumi segala benda yang difahami? Dari kata nama, kulli makna setiap. Ada selalunya tidak bermaksud merangkumi semuanya. Dia kata. Kata nama disandarkan kepadanya kerana ada kalanya tidak bermaksud sebahagian saya firman Allah Subhanahu wa taala, dia kata, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbik, yang menghancur leburkan segalanya dengan perintahnya. Al-Ahqaf. Dalam ayat ini dipahami, angin tidak menghancurkan segalanya. Kerana kerana Nabi Hud dan para pengikut yang beriman terselamat daripada kedahsyatan tersebut. Dengan lafaz kulli, bukan menunjukkan sesuatu semua itu hancur. Biar biasalah ni orang berhujah ni. Tidak kulli itu untuk semua. Sebab adalah Quran kulli-kulli ni separuh-separuh. Jawapannya ialah penggunaan lafaz kulli di sini adalah mengikut kaedah merangkumi segala benda yang dapat difahami daripada kata yang disandarkan kepadanya. Ayat ini bermaksud angin itu memusnahkan segala sesuatu diperintahkan oleh Allah, bukan segala sesuatu di atas muka dunia. Al-Imam Jarir At-Tabari, tafsir At-Tabari menyatakan, maksud ayat ini angin itu memusnahkan segala sesuatu diperintahkan Allah, yakni dihantar untuk memusnahkan apa yang diperintahkan oleh Allah supaya diperintahkan supaya dibinasakan, tidak yang lain. Kerana ia tidak membinasakan Nabi Hud dan orang-orang beriman dengannya. Ini boleh tengok dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wilul Quran juzuk 22 halaman 129. Ada orang kata kulli ini tidak merujuk kepada semua. Dia tuju ada kepada rujuk sebahagian contoh apabila angin itu datang menghancurkan semua. Kita kena tengok ayat itu disandarkan kepada siapa. Semua dalam ayat ini juga bermaksud semua kejahatan dalam orang kafir serta kebatilan semua. Hanya terselamat orang beriman. Nak menunjukkan bahawa pada ketika itu banyaknya kekufuran dan kekafiran sehingga dinisbahkan semua nak banding dengan golongan Nabi Hud dan pengikut dia. Kita kena faham konteks ayat tu sebelum kita bahas kullu itu sendiri. Ayat lain banyak kullu semua. Kullu man 'alaiha fan. Kullu juga. Wa yabqa wajhu rabbik. Semuanya binasa. Habis semua sekali. Semua. Nabi wa yabqa wajhu rabbik. Yang tidak binasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu kullu semua. Kita kena faham konteks ayat itu sendiri. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua kullu itu merujuk kepada konteks ayat yang kita nak hurai itu sendiri. Kalau ayat yang kita bacakan tadi, cuba tengok. Kaedah kullu itu sendiri. Sebab orang kata kullu tidak saling merangkumi semua. Dia buat ayat Quran, tudammir kullu syai'in bi amri rabbik. Kami hancurkan semuanya dengan perintah Allah. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Nabi Hud dan pengikutnya itu selamat daripada angin yang kuat itu. Kerana apa? Kerana tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya
diambil golongan beriman itu. Kullu di sini maknanya untuk golongan yang kufur. Itu kita kena faham konteks ayat tu sebelum pada kita sebut. Baik. Itulah kata At-Tabari. Pecahan kepada prinsip ini, tidak ada bid'ah hasanah dalam agama. Itu pecahan dia. Apabila kita telah mengetahui bahawa bid'ah itu merupakan satu jalan agama yang direka dan menyerupai dengan agama tujuan untuk berlebih-lebih dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, setiap bid'ah itu sesat, maka bid'ah sesat itu perkara yang tercela. Lepas pada kita faham bid'ah tu macam mana, yang saya sebut sebelum pada ni daripada siri 1 sampai siri ke-7 dah ni, bid'ah tu macam mana, kita faham dah. Sesuatu yang disifatkan dengan kesesatan tidak boleh sama sekali tambah padanya sifat yang menunjukkan kepada kebaikan dan petunjuk. Secara logiknya, dia kata, tidak mungkin satu perkara dalam masa yang sama disifatkan kepada dua saling bercanggah seperti petunjuk dan yang sesat, syirik yang baik, maksiat yang terpuji, maksiat yang tercela. Perkataan petunjuk, syirik dan maksiat merupakan medan maknanya yang tersendiri, mempunyai medan maknanya yang tersendiri dan tidak boleh menerima sifat lain yang menyokongnya. Apabila kita dapati di kalangan ulama menyatakan bid'ah terbahagi kepada bid'ah hasanah, bid'ah dalalah, maka penting sekali kepada pentakrifan mereka. Adakah itu dari sudut bahasa atau syarak? Jika bid'ah diungkapkan pada setiap satu perkara baru adalah bid'ah, dan satu bahasa pengertiannya dari satu bahasa yang pengertiannya sangat luas dan merangkumi banyak unsur, tetapi apabila ditakrifkan bid'ah itu sebagai jalan yang direka dalam agama supaya menyerupainya dengan tujuan berlebih-lebihan dalam mentaati Allah, berarti itu bid'ah daripada sudut syarak, dan inilah dimaksudkan sejak bid'ah itu sesat. Oleh itu Al-Hafiz Ibnu Hajar mentafsirkan bid'ah dalalah sebagai apa yang direka daripada dalil syarak, sama ada secara khusus ataupun umum. Ini bermakna jika hanya terdapat dalil umum sahaja, maka tidak boleh sama sekali sabitkan dengannya untuk satu ibadah yang baru, kerana ia tetap berada dalam hukum bid'ah yang sesat. Kita faham? Apabila kita kata bid'ah tu ada hasanah, masalah bid'ah tu nak tengok dari sudut bahasa ke dari sudut syarak? Apabila kita kata bid'ah hasanah tu tujuan kita buat ibadah ni kerana dia bid'ah hasanah, sedangkan dia ibadah, maka itu tidak betul. Tidak betul kenapa? Baik, kalau secara logik lah kita kata secara logik. Ada ke syirik sesat? Sebab Nabi kata bid'ah tu sesat. Kullu bid'atin dalalah, sesat tu sendiri. Kullu bid'atin dalalah. Kullu muhdasatin bid'ah wa kullu muhdasat bid'ah. Setiap benda baru itu sesat. Sesat untuk benda baru itu sesat apa? Sebab itu perkataan dal. Dalam surah Taha, ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Muhammad tidak dalla, tidak sesat, wa ma ghawa, dan tidak sesat jenis perangai, tidak sesat jenis akidah. Sebab kesesatan ada dua. Dalalah dengan riwayah. Muhammad tidak kedua-dua. Yang dalalah ni masuk neraka. Oleh kerana itu kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita sebut. Dallin maknanya sesat jenis akidah. Bila Nabi sebut kullu bid'atin dalalah, setiap benda bid'ah tu sesat. Sesat tu sesat, ada ke sesat hak terpuji dengan sesat hak tercela. Syirik hak terpuji dengan syirik hak tercela. Maksiat hak terpuji dengan maksiat hak tercela. Ada begitu? Ini nama dia maksiat, tapi kalau buat ni okey. Ni maksiat ni maksiat juga kalau buat ni berdosa. Dia ingat agama ni hak mau bapak kita nak buat begitu. Ada maksiat tercela, ada maksiat terpuji, ada yang terpuji, syirik tercela, syirik terpuji. Ni daripada segi dalil tu pun kita tak boleh nak pergi dah. Orang yang suka buat benda ni memang dia akan cari dalil dia. Kadang-kadang dalil yang umum mengkhususkan suatu benda dalil yang khusus. Sebab tu dia sebut di sini bahawa Ibnu Hajar kata mentafsirkan bid'ah dalalah sebagai rekaan tanpa dalil syarak, dan kalau mari dalil pun dalil yang umum, bukan dalil yang khusus kepada satu ibadah.
Itu kita faham. Baik. Apa diungkapkan oleh ulama sebagai bid'ah hasanah tidak lebih daripada apa yang dapat kita katakan sebagai masalihul mursalah. Iaitu satu bentuk ijtihad penetapan hukum berasaskan kepada kepentingan dan kebaikan apabila ketiadaan hukum syarak dalam suatu perkara ini, maka berkait dengan soal keduniaan, bukan soal mengabdikan diri kepada Allah. Apa yang disebut oleh ulama bid'ah hasanah adalah benda yang nak memudahkan kehidupan kita sahaja. Zaman dulu orang berwuduk di rumah, mari ke masjid. Zaman sekarang mungkin ada orang yang musafir di masjid, kita buat qalah masjid, kita buat pai air. Bolehlah kita nak kata bid'ah tu. Memudahkan satu perkara untuk orang buat ibadah. Itu bolehlah kita kata bid'ah hasanah. Bolehlah kita sebut dari sudut penggunaan, dan bukan daripada ibadah yang baru, tidak. Itu bukan mereka ibadah, tetapi benda yang disebut sebagai memudahkan seseorang itu buat ibadah. Zaman dulu mungkin kena pegang Quran. Apabila mari zaman sekarang ada stand depan tu ada Quran besar, kalau kita tahajud kita boleh tengok Quran depan. Ni boleh kita panggil bid'ah hasanah untuk kita buat ibadah. Itu benda yang kita kena faham soal bid'ah hasanah. Tak faham yang ni lah tuan-tuan rahmati oleh Allah. Dia jadi nak buat perkara-perkara tu dia tak tengok kepada dalil, dia pakai buat je. Ibnu Umar berkata, setiap bid'ah itu sesat walaupun orang ramai melihatnya baik. Ni boleh tengok Hibbatullah Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah jilid 1 halaman 92. Ini bermakna kebenaran itu tidak diukur dengan ramai yang melakukannya, tetapi berdasar kepada dalil yang sahih dan cara yang tepat memahaminya. Bukan bermakna orang ramai buat, maka benda itu betul. Ramai orang buat begini, maka benda itu dikira benda yang betul. Tidak. Sebab kata Ibnu Umar, walaupun benda itu ramai orang buat, tapi dia bid'ah, dia tetap bid'ah. Walaupun sikit orang yang tak buat benda itu. Dalam Malaysia ni, diperlih sembahyang tak kunut. Tempat lain semua baca kunut. Kita tak kata kunut tu bid'ah. Kita kata kunut tu khilaf. Cuma mazhab ulil amri diperlih tak baca kunut. Masjid-masjid diperlih hak di bawah ulul amri, sembahyang mesti tak baca kunut. Sebab apa? Sebab kena taat pada ulul amri. Kecuali masjid tu dalam tanah kita tak buat Jumaat, keluarga kita je sembahyang. Mu nak baca kunut setiap hari ke, mu nak baca kunut apa ikutlah sebab masjid tu hormat bapakmu. Tak ada orang nak marah. Tapi apabila masjid ni bukan hak mak bapak kita, bukan hak Tok Bilal, bukan hak Tok Imam, bukan hak JK masjid, masjid ni hak ulul amri. Sebab tu ada surat watikah pelantikan ditanda tangan oleh Tuanku Raja, kerana surat watikah lantikan diberi kepada imam, kepada Bilal, dia merupakan wakil kepada ulul amri. Berdosa besar dia kalau tak ikut ulul amri. Berdosa besar. Kerana ulul amri menyuruh kepada perkara yang baik, bukan perkara yang jahat. Soal peribadi itu bukan soal kita. Soal dia suruh mentarbih masjid itu dengan kaedah dia, dengan cara dia. Itu soal ulul amri. Dan ulul amri begitu baik mentarbih. Tiba-tiba kita hak imam, hak Tok Bilal, hak JK masjid nak lawan ulul amri. Ni semua sifat khawarij orang panggil. Sifat khawarij. Baik. Sebuah kisah yang masyhur. Kita tengok kisah yang masyhur. Ada masa sikit lagi. Sebuah kisah yang masyhur dan sahih riwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahawa beliau melintas di kumpulan yang duduk dengan membuat halaqah ataupun bulatan. Dia lalu ada satu kumpulan buat halaqah, buat bulatan. Mereka bertahlil, bertasbih. Dan tidak pernah dibuat oleh Nabi. Mereka duduk bertahlil situ, duduk tasbih. Tasbih apa ni, mereka kata subhanallah, mereka kata la ilaha illallah. Semua benda bacaan hak pada Nabi ajar. Tetapi majlis itu dibuat. Dia buat majlis ramai-ramai. Allahu Akbar. Maka tidak pernah dilihat, dia pernah dibuat oleh Nabi SAW. Ibnu Mas'ud mengingkari perbuatan mereka. Sambil dia kata, hitunglah kesalahan-kesalahan kamu, yang saya yakin tidak akan hilang sedikit pun kebaikan kamu. Apakah kamu, wahai umat Muhammad, sungguh cepat kebinasaan kamu? Para sahabat-sahabat Nabi kamu masih ramai lagi. Pakaiannya belum lagi lusuh dan bekasnya belum lagi pecah. Demi nyawaku di tangannya, sesungguhnya kamu berada dalam agama yang lebih membawa kepada petunjuk daripada agama Muhammad, atau kamu membuka pintu kesesatan? Mereka menjawab, demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, tidaklah kami hendak
melainkan kebaikan sahaja. Ibnu Mas'ud berkata, ramai mana orang yang mahukan kebaikan tetapi tidak menepatinya. Ini adalah sunan Ad-Darimi. Maknanya Ibnu Mas'ud lalu, kawan tu duduk berzikir ramai-ramai, buat halaqah zikir dan sebagainya. Ini Mas'ud kata, sahabat-sahabat Nabi tu ada lagi. Sebagai petunjuk kepada ibadah. Kubur Nabi pun ada lagi. Tak kering lagi tanah kubur Nabi. Sahabat-sahabat Nabi pun ada lagi. Petunjuk kepada ibadah. Tak lusuh lagi pakaian mereka. Maka mereka duk ada lagi. Demi nyawa aku lantangannya, dia bersumpah bahawa kamu sekarang ini bukan berada pada petunjuk Muhammad SAW. Jawab orang ramai itu, kami hanya nak buat baik. Apa salahnya? Kami fikir ia kebaikan sahaja. Memanglah orang buat benda tu fikir kebaikan. Orang tak buat tu buat maksiat, tidak. Tapi tidak sedar benda itu tidak diajar Nabi SAW sebab benda tu melibatkan ibadah. Maka jawab Ibnu Mas'ud, ramai mana orang yang nak kebaikan tetapi tidak menepatinya. Tidak menepatinya makna apa? Kebaikan ibadah khusus itu mesti menepati Nabi SAW. Dia kata, berdasarkan kepada dua athar di atas, kita dapati Ibnu Umar telah mengemukakan kaedah berdasar kepada hadis Nabi SAW. Itu bid'ah sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Ini adalah kaedah yang dikeluarkan walaupun ramai orang menganggapnya baik. Manakala Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud pula menggunakan kaedah tersebut dengan menghukum bahawa majlis zikir yang diadakan tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Adalah sesat. Walaupun zikir itu sememangnya dituntut dan ada dalilnya, bacaannya, sungguh pun niat mereka itu baik, tapi cara mereka mengamal tidak mengikut petunjuk Nabi SAW. Dan kita yakin, orang yang nak buat majlis zikir, majlis tahlil semua itu, mereka hanya berniat baik. Bukan mereka jahat, tetapi mereka telah buat satu benda yang tidak sedar, bahawa mereka telah pun tidak mengiktiraf Nabi SAW sebagai orang yang paling baik dalam menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, satu lagi, Ibnu Mas'ud sekali-kali tidak menjadikan niat mereka yang baik itu sebagai keharusan kepada amalan, tetapi dia tengok kepada cara buat amal tersebut. Bermakna apa yang saya bincang dalam siri yang kedua itu, walaupun niatnya baik tapi tidak ada dalil, tidak dikira amalan. Ada dalil, niat tak baik. Ada dalil, niat tak baik. Itu urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak diterima juga. Yang lebih teruk lagi, niat tu ikhlas. Mereka untuk berzikir, untuk mengingat pada Allah. Apa salahnya? Tapi cara tu tak kena. Cara tu mesti ittiba' yang kita bincang dalam siri yang ketiga itu. Tegasnya bahawa, oleh kerana itu ulama' telah mengemukakan kaedah jalan itu mempunyai hukum yang sama dengan matlamat. Jalan itu mempunyai hukum yang sama dengan matlamat. Jika hukum matlamat itu wajib, maka wajiblah jalanlah salurannya. Dan jika matlamat itu haram, maka haramlah jalan kepadanya. Tegasnya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar memakai makna bid'ah itu dengan makna umumnya, iaitu semuanya sesat tanpa membezakan antara bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Oleh itu tidak ada bid'ah hasanah kerana bid'ah itu dicela kerana dia membawa kepada kesesatan. Itu kata dia. Apa dia? Tegasnya Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Mas'ud memakai makna semua bid'ah itu sesat. Kalau tidak, Abdullah tadi, Abdullah Mas'ud masih sebutlah, dia kata, tak apalah, benda baik apa salahnya, tak apa, buat benda baik. Mereka larang, kerana ini adalah benda yang bentuk baru yang tidak pernah berlaku. Hidup dia dengan zaman Nabi tak pernah berlaku, Nabi berzikir ramai-ramai, tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku. Ini benda tuan-tuan. Matlamat tidak menghalalkan cara tersebut. Sebab tu sampai ke hari ni kita kata sembahyang hajat ramai-ramai, ni masalah sembahyang hajat ramai-ramai. Nak sembahyang hajat seorang-seorang. Sebab apa? Tak pernah berlaku zaman Nabi SAW. Tak kira siapa buat dia tu, mufti ke dia, buat hak menteri ke, buat ketuk wali besar mana pun, tak kira. Bukan orang yang kita nilai. Bukan jumlah yang kita nilai. Yang kita nilai dalil. Kalau orang kata takkan tak tahu dalil, ustaz takkan tak tahu dalil, itu hujah kita nak pakai boleh lah. Takkan tak tahu dalil. Ada ramai mana. Pokok ahli kitab tu semua tahu dalil dan dia engkar pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ada waktu tak tahu Nabi tu Nabi Muhammad dia tahu takkanlah ahli kitab tu nak deraka pada Nabi. Sebab apa dia deraka? Kerana baghyan bainahum. Kerana ada kedengkian dalam hati dia itu kepada Nabi SAW. Baik. Belum tutup ni ada satu soalan daripada penonton ni. Ustaz, adakah bid'ah kalau kata Sayyidina? Sayyidina ni tidak ada di dalam ucapan selawat Nabi SAW. Kalau kita nak selawat adalah semayang,
Tak perlu Sayyidina. Kalau luar pada kita nak ucap ucapan yang lain-lain, Allahumma salli ala Sayyidina, nak ucapan masa kita berucap apa semua sekali tu, itu khilaf di kalangan kita. Tapi kalau ibadah tu sendiri, ibadah. Kita nak selawat kepada Nabi ni, kita nak ibadah. Lepas tu kita selawat bacalah semayang tu, lebih baik tak payah baca Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu adalah benda yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. InsyaAllah esok kita akan baca tidak ada bid'ah yang makruh. Sebagaimana yang kita sebut tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fawwidu amri Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.